Geng, apa cerita ni geng? Anwar Ibrahim populariti Anwar menurun ni geng. Apa cerita ni? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa pasal prestasi kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Okey, dikeluarkan daripada satu portal Merdeka Center dan dia pun menceritakan prestasi kerajaan perpaduan merosot. Banyak juga kenapa merosot? Kenapa berlaku macam ni? Apa yang Anwar Ibrahim buat sehinggakan di antara 1,000 orang lebih ramai yang menolak kerajaan hari ini dan juga bagi prestasi yang sangat-sangat rendah kepada kerajaan perpaduan hari ini. Why? Kenapa yang berlaku macam ni? Sebab apa geng? Adakah kerajaan Anwar Ibrahim ni dia tak ikut kehendak rakyat? Adakah disebabkan Anwar Ibrahim ni dia tak bagi KWSP? Adakah disebabkan kerajaan hari ini duk nak buat subsidi bersasar, duk nak kurangkan defisit, ataupun disebabkan Anwar Ibrahim ni bagi kepada rakyat terlalu banyak, ataupun disebabkan Anwar Ibrahim ni repair tandas terlalu banyak, sebabkan itulah orang bagi prestasi yang buruk ataupun yang menurun kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi agak-agak hampa sebab apa dan mengapa prestasi ni sangat-sangat teruk. So hari ni aku akan bawakan seorang video yang pertama daripada Nazri Hamdan. Dia akan mengulas soal prestasi kepimpinan Anwar Ibrahim, dan juga yang kedua kita akan bawa Iswadi Moni. Dia memperjelaskan prestasi Anwar Ibrahim dan prestasi kerajaan hari ini. Jom sama-sama kita dengar, bermula daripada Nazri Hamdan. Okey, jom sama-sama kita dengar. Baik guys, hari ini saya nak cerita dengan korang tentang latest findings by Merdeka Center mengenai prestasi kerajaan perpaduan yang dilaporkan merosot lah. Okey, pertama sekali, kita kena faham bahawa Merdeka Center punya survey ni, dia adalah opinion based survey. Dan opinion based survey ni, dia mudah untuk swing dia punya volatility tu sangat tinggi bergantung kepada event, apa yang berlaku pada ketika itu dan juga emosi manusia pada ketika itu. Dalam video ni, saya akan buat ulasan saya, bagi pandangan saya based on data yang dikeluarkan oleh Merdeka Center tu sendiri. Okey guys, dalam video ni saya nak compare findings daripada Merdeka Center tu sendiri mengenai yang pertama, kerajaan PH 1.0, yang kedua ialah kerajaan Perikatan Nasional, yang ketiga, kerajaan Perikatan Nasional tapi di bawah Perdana Menteri Barisan Nasional, dan yang keempat adalah kerajaan perpaduan di bawah PMX. Baik, dekat atas ni dia adalah satu carta yang menunjukkan prestasi pentadbiran kerajaan PH 1.0 di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Dan kalau korang tengok dekat atas tu, dia ada dua garisan tau. Yang pertama garisan warna biru tu, dan kedua adalah garisan warna merah. Garisan warna biru tu dia menunjukkan kepuasan hati lah. Yang warna merah tu dia adalah ketidakpuasan hati. Jadi senang cerita, yang warna merah tu marah, yang warna biru tu suka. Kalau korang tengok dekat atas ni, korang nampak dengan jelas bahawa melalui masa yang dissatisfied ataupun yang semakin marah tu akan naik, dan yang semakin suka tu dia akan turun. Jadi ini menunjukkan populariti kerajaan PH 1.0 di bawah Tun Mahathir, dia punya populariti dia menurun daripada semasa ke semasa sampailah di akhir pentadbiran dia. Okey, dekat atas ni pula adalah kerajaan PN juga tetapi di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Kalau korang tengok dekat atas ni dia lebih teruk daripada kerajaan PN di bawah Tan Sri Muhyiddin, sebab dia punya satisfaction tu terus drop guys, yang garisan warna biru tu. Yang orang marah garisan warna merah tu dia terus naik ke atas. Okey, sekarang kita cerita tentang kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, ini finding daripada Merdeka Center guys Okey, kita tengok prestasi dia macam mana. Dan kalau korang tengok dekat atas tu, garisan warna biru tu sama juga, dia semakin menurun kan. Dan garisan merah tu dia semakin naik, betul tak?
Jadi trend dia antara ketiga-tiga kerajaan ni, dia lebih kurang sama je guys. Melalui masa, populariti dia akan jatuh. Akan tetapi, pada semasa kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, ada beberapa perkara yang kita boleh perhatikan dekat atas ni yang menjadi turning point. Contohnya, kalau korang tengok satisfaction dia semakin drop drop. Jatuh sampai satu point ni, dia naik balik guys. Okay, turning point yang kedua, korang tengok ni dissatisfaction ataupun orang tak puas hati ni dia semakin naik, dan orang yang puas hati ni semakin jatuh. Sampai satu point, dia naik balik. Ada lagi satu turning point dekat sini. So dekat sini dan juga dekat sini, ada something yang berlaku dekat situ yang telah menyebabkan populariti kerajaan tu dia naik balik guys. Jadi jom kita tengok apa yang berlaku dekat sini. Sekitar bulan November 2020. Jawabnya, sah boleh keluar 10,000 daripada akaun 1 KWSP. So bila KWSP ni keluar, orang yang suka ni dia naik balik guys. Nampak ni? Dia start naik, orang yang marah ni dia start turun balik. Okay guys, kita pergi kepada turning point yang kedua dekat sini. Korang nampak tak ni? Dia start naik. Berlaku selepas bulan Julai 2021. Meaning that ada something berlaku dekat situ. Pada bulan Julai 2021, diumumkan bahawa KWSP sekali lagi membenarkan pengeluaran di bawah iCitra. So keadaan ni telah menyebabkan populariti kerajaan PN pada masa tu naik balik. Padahal dia dah start drop guys. Dekat 34% jatuh dia punya populariti tu. So apa kesimpulan dekat sini? Kesimpulan dia very easy guys. Melalui masa, kalau kita tengok lah, kalau kita compare between all of this government, populariti akan drop. Dan sebenarnya nak naikkan populariti kerajaan senang aja, bukan susah pun. Iaitu dengan melaksanakan dasar-dasar populis. Macam tu juga dengan kerajaan perpaduan. Kalau kerajaan perpaduan nak naikkan balik rating ni, senang je. Nak buat macam mana tau? Bagi pengeluaran KWSP, jangan buat subsidi bersasar, jangan laksanakan dasar apungan harga, tak payah potong defisit, automatik secepat mungkin rating kerajaan akan naik. Akan tetapi, that come along with the cost. Iaitu, kalau diteruskan dengan dasar populis yang sedemikian rupa, dalam masa beberapa tahun lagi, kita akan bankrupt. Hutang kita akan bertambah. Untuk menstrukturkan semula ekonomi kita, kerajaan tak ada pilihan lain. Untuk mengurangkan beban hutang, kerajaan tidak ada pilihan lain kecuali dengan melaksanakan dasar tidak populis. Kewangan kerajaan mungkin akan bertambah baik. Kedudukan fiskal kerajaan akan bertambah baik. Tapi dia punya downside dia adalah populariti kerajaan akan jatuh. Okay guys, semoga korang dapat sesuatu daripada video ni. Minta maaf video ni panjang sikit Saya dah cuba sedaya upaya saya ringkaskan video ni. Walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa bagi saya satu like. Okey geng. Itu je lah kenapa menurun. Disebabkan Anwar Ibrahim dan kerajaan hari ni, mereka tak bagi sesuatu. Tambah-tambah mereka hanya bagi basic kan, macam BRIM, BSH, lepas tu B apa dah zaman Muhyiddin, lepas tu sekarang ni bantuan tunai rahmah BKM, apa BTM ke BKM kan. Jadi disebabkan kerajaan hari ni tak ada buat seperti kerajaan dulu, membenarkan KWSP, membenarkan buat keluar akaun 2, lepas tu akaun 1, membenarkan segala-galanya. Kalau Anwar Ibrahim hari itu membenarkan untuk pengeluaran yang pertama di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim, of course kan, bila 5-6 bulan selepas tu, rakyat pun dah ada TikTok, YouTube ke apa ke, ada content creator ni kerja dia memperjuangkan lagi KWSP. Daripada KWSP ada 50,000 dah tinggal 40,000. Lepas tu keluar lagi 10,000 dah boleh tinggal 30,000. Lepas tu 30,000 boleh buat keluar lagi 10,000, tinggal lagi 20,000. Kan? Lepas tu macam nak minta lagi keluar 10,000.
Kan kalau hari tu Anwar bagi, of course akan ada mewakili geng-geng KWSP ni untuk memperjuangkan sekali lagi untuk keluarkan KWSP. KWSP pun beberapa hari lepas dah keluarkan kenyataan, dah meraih keuntungan di sebalik pelaburan yang dan berapa ratus bilion pun, 300 ke 400 bilion kan KWSP ni melaburkan, tahu-tahu dapat keuntungan yang sangat-sangat banyak dan dapatlah bagi kepada pencarum-pencarum KWSP. Jadi kerajaan kena buat dasar-dasar populis lah kalau betul-betul duk nak meraih sokongan daripada rakyat. Tapi itulah seperti mana brother Hayan Nazri tadi cakap, kerajaan perlu naikkan hutang, naikkan defisit, bagi je apa, lepas tu memang tak perlu buat apa, hutang tak apa kerajaan tanggung, lepas tu nanti kerajaan ni tumbang diganti dengan kerajaan lain pula, dan hutang dan terus berhutang sehinggalah 2 trilion ringgit. Siapa nak bayar? Jadi aku akan bawa Iswadi Moni pula untuk memperjelaskan kepada hampa semua. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Ada satu data terbaru, so saya baca je. Baik. Data terbaru mengenai approval rating. So bila kita menyentuh soal Kongres tadi tu, ada satu data yang dikeluarkan oleh Merdeka Center, dan data ini agak mengecewakan, tetapi saya percaya dia berlaku atas sebab apa. Baik, kita baca. Anwar approvals rating falls amid economic concern. A survey has found that a growing proportion of Malaysians are dissatisfied with Prime Minister Anwar Ibrahim and his administration, mostly due to economic concerns. According to Merdeka Center, only half of the respondents of its poll last month gave Anwar the thumbs up, compared to 43% who are dissatisfied with his performance. This is the lowest approval rating for Anwar among the 7 surveys the pollster has conducted since he took office in November last year. Similarly, 48% of the survey's respondents disapprove of the federal government performance, compared to 41% who were satisfied. Meanwhile, 60% of respondents said they believe Malaysia is going in the wrong direction, compared to 31% who thinks Malaysia is going the right way. Among those who believe the country is going the wrong direction, more than half cited economic reasons for the belief. This include generally unfavored economic condition, 28%, high cost of living, 22%, the weakening of ringgit, 1.8%, and the minimum wage, 1.5%. This contrasts with 7.6% who believe economic conditions are good, 7.6% or the economy is improving, 2.5%. Okay. Political instability. Meanwhile, 12.8% cited political instability as the reason for the poor outlook on the country's future. In our opinion, the survey reflects the expectation held by the electorate on the administration to generate economic growth, as well as address long-standing anxiety over inflation and tepid wage growth. Other issues that will shape public opinion into the future will include the form and substance of potential subsidies withdrawal, new taxation, as well as a revamp in the cash transfer program. Merdeka Center said today. The surveys were conducted in 4th October until October 24th among 1,220 voters across the country via fixed line or mobile phone. For context, Anwar announced his budget 2024 proposal on October 13 while the survey was underway. The respondents were selected via random sampling. Baik. So dari situ kita dapat, dan saya bacakan bahawa daripada segi survey yang dikemukakan oleh Merdeka Center menunjukkan pertama kadar yang melihat sama ada negara menuju ke the right direction. So daripada 1220 survey tersebut, hampir atau 43% mengatakan no, kerajaan ataupun negara is going to the wrong direction. Dan juga mereka melihat antaranya adalah economic concern, inflation dan sebagainya, seperti mana yang kita bacakan tadi. Now, why? Kenapa? Nah, kita kena faham apa yang orang rasa. Ini adalah survey berdasarkan persepsi. Itu persepsi mereka sebagai rakyat, dan mereka melihat adakah are we going to the right direction or not. Now, persepsi bukan bermakna itu hakikat. Kita kena faham perkara tersebut. So, bila kita bercakap soal persepsi, kita bercakap soal tentang adakah kerajaan ini berjaya menyampaikan fakta kepada rakyat. Itu sebenarnya persoalan ni kita kena persoalan, kita kena tanya.
Saya sampaikan juga, saya hantar juga keratan akhbar ini kepada YB Fahmi Fazil. Saya kata we have to do something about this. Now, kalau kita tengok datanya sebagaimana dibentangkan oleh Rafizi Ramli, daripada segi unemployment rate, kadar ketidakpekerjaan ataupun pengangguran itu menurun. Inflation rate menurun sehingga sekarang ini sekitar 2%. OPR kita berjaya kekalkan 3%. Maksudnya indikator kepada ekonomi, indikator kepada KDN, growth, pertumbuhan dan sebagainya itu kita nampak. Tetapi apa yang rakyat, majoriti rakyat, dia bukan sama ada dia tak tengok ataupun dia tak faham kepada data tersebut, dan dia rasa dia tak rasa. Dia rasa dia tak rasa. Dia merasakan dia tak rasa kepada apa yang dikatakan sebagai perubahan. Okey, dia tak rasa apa yang dia kata, dia tak rasa apa yang dia katakan sebagai perubahan tersebut. Now, macam mana dia ada satu disparity, satu kesenjangan, satu gap di antara realiti dan apa yang rakyat rasa. Sebab tu saya kata it's all about bagaimana kita bermain dengan berita, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita menerangkan fakta dan data sebenar kepada rakyat untuk mereka faham situasinya. Seperti mana juga saya kata bahawa we are going to the right direction. Saya mengatakan kita going to the right direction based on data. Tetapi kita kena faham, rakyat bukan faham, majoriti rakyat bukan faham data-data tersebut dan ke mana dia akan bawa kita. Dia umpama kita kata seorang yang berada di dalam sebuah kapal yang sangat besar. Dan dia duduk di tengah-tengah kapal, di perut kapal. Dia bukan berada di atas dek, dia berada di tengah perut kapal. Dia tak tahu ke arah mana kapal tersebut dia bawa. So, dia hanya berdasarkan informasi yang disampaikan kepada dia. Nah, isu dia bila informasi tersebut, yang pertama tidak sampai dengan baik, yang kedua diselewengkan. Terutamanya oleh pembangkang. Hari ini kita akan cerita dua kes di mana fitnah tersebut berleluasa. Dan dua kes fitnah ini bukan kes yang biasa. Dan bagaimana berjayanya mereka memanipulasikan data dan fakta tersebut. Soalannya, kenapa pembangkang berjaya memanipulasikan data berbanding dengan kerajaan? Itu soalan yang kita kena tanya. Baik, untuk menjawab persoalan itu, saya jawab mudah sajalah. Number one, pembangkang ataupun Perikatan Nasional menggunakan khidmat syarikat yang pakar dalam social media untuk mereka targetkan advertising mereka. Bukan satu rahsia lagi bahawa Perikatan Nasional menggunakan dana dan belanja untuk membayar jutaan ringgit bagi iklan. Itu masa pilihan raya PRN, masa pilihan raya PRU. Itu bukan satu rahsia. Dan saya boleh dedahkan, jutaan ringgit. Malah PAS sendiri spend 20-30 ribu di atas satu video dan fokus mereka kepada Selangor di Facebook saja. Itu baru cerita Facebook. Kita tak cerita TikTok, kita tak cerita YouTube, kita tak cerita Twitter, kita baru di Meta sahaja. Baik. Now, perkara yang sama tidak dilakukan ataupun saya tak boleh kata tidaklah, saya tak tahu kerajaan buat ke tidak. Even katalah kerajaan buat, apa yang saya boleh kata, they are spending it on the wrong people. Okay? They are spending it on the wrong company. So, mana-mana company yang dia hantar untuk nak buat benda tu, tolong pecatlah kalau ada. Kalau ada, saya tak claim ada. Kalau ada. Because they have failed untuk nak orang kata apa, menyampaikan perkara yang sebetulnya. Itu saya kata tadi. Data satu hal. Memahami data itu satu hal. Sebagaimana juga contoh macam kes Nick Elin dan juga Iki Putra bila dia membawa petition katakan kepada kepada Perlembagaan Persekutuan bagi mencabar beberapa section. Kita gagal memberitahu rakyat sampai mereka boleh berhimpun dan mengatakan ini adalah salah kerajaan Madani kerana membenarkan perkara ini. Padahal jelas dan terang bahawa Iki Putra dibenarkan dan berjaya memansuhkan Seksyen 28 Kanun Jenayah Selangor 1995 pada tahun 2021 sewaktu PAS memerintah. Bagaimana mereka berjaya memanipulasikan fakta tersebut, akhirnya dialihkan kepada kita. Malah Nick Elin itu, peristiwa tersebut berlaku, dia berdasarkan kepada berjayanya Iki Putra pada tahun 2021. Daripada rentetan itulah, maka dia pun mengadakan petition tersebut. Itu je sebab dia. So, siapa yang membenarkan Iki Putra tersebut
Kesnya dibawa pada tahun 2021, PAS. Siapa yang memerintah? PAS. Tapi kenapa mereka berjaya pusing dan akhirnya yang salah adalah kerajaan kita? Sebab mereka berhimpun, tuan-tuan. So, dalam perhimpunan, sebagaimana saya baca 2 hari lepas, bila ditanya rata-rata orang yang datang berhimpun, adakah anda faham apa yang dibawa? Saya kata 99% tak faham sebenarnya kes tu tentang apa. Yang diceritakan kepada mereka adalah sekarang ini kerajaan ini cuba untuk menghapuskan mahkamah syariah. Itu je. You see, itu kesukaran yang kita hadapi. Satu tadi, ketidakberkesanan kerajaan itu sendiri dalam memainkan media lah. Tetapi kedua, bagaimana kita nak terangkan satu konsep yang kompleks. Satu cerita tentang ekonomi, tentang undang-undang, benda yang kompleks itu kepada rakyat dalam bentuk dan juga dalam kosa kata, dalam vocabulary, dalam perkataan yang mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, kempen kebencian itu lebih mudah diterima berbanding dengan kempen penerangan. Tak percaya, tuan-tuan baca komen kat bawah. Orang yang membenci saya ni lebih mudah orang nak terima berbanding dengan orang nak ceritakan apa yang kita cerita ni fakta dan sebagainya. Tak percaya, tuan-tuan baca komen kat bawah ni. Betul? Baca komen. Tuan-tuan akan nampak kebencian tu mudah. Dia nak kutuk kita, dia hina kita, dia caci kita. Walaupun Allah SWT menerangkan dalam Al-Quran benda tu sebenarnya adalah haram. Tapi saya tak kisah sebenarnya, to be honest, betul. Sebab bagi saya benda tu pahala. Korang buat dosa tu kalau kamu maki aku, hina aku, caci maki dan sebagainya, pahala itu datang pada aku. Since tak boleh nak bagi gift, dapat pahala. Alhamdulillah. But my point is this. Kempen kebencian adalah lebih mudah. Sebab itu 3R ni mudah nak jual. Race, religion, royalty, nak buat kebencian tu mudah. Tuan-tuan perasan tak? Baru-baru ni, kalau tuan-tuan baca lah berita kan, ada ugutan bom. Ugutan bom di sekolah. 19 ugutan bom di sekolah di seluruh negara. Saya bukan nak menuduh, tuan-tuan. Saya bukan nak menuduh. Dan di Penang, ada satu berita mengatakan bahawa, tak apa, di Penang tu saya tolak tepi lah. Ada satu daging babi dia letak di masjid di Penang. Tapi benda tu tak fly. Now, saya baca berita. 19 laporan ancaman bom di seluruh negara. Polis Diraja Malaysia menerima 19 laporan mengenai ancaman bom palsu di beberapa sekolah kelolaan KPM, sekolah antarabangsa dan sekolah swasta di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 7 di Selangor, 5 di Kuala Lumpur, Johor 3, Pulau Pinang 2, Negeri Sembilan dan Perak 1 setakat 6 petang ini. Ketua Polis Negara, ancaman itu dihantar melalui 2 ekonomi menggunakan nama Taxtorer dalam bahasa Jerman yang bermaksud pengganggu ketenteraman daripada penyedia perkhidmatan email ini. Beliau berkata sebaik saja dimaklumkan mengenai penerimaan email, PDRM dengan kerjasama mengambil tindakan bagi mengosongkan premis. Demi keselamatan, pelajar turut dijalankan dengan segera dengan jabatan bomba dan sebagainya. Now, people assume benda ni sebagai alah, tak ada apa lah, itu tak ada apa, ancaman bom biasa. Tuan-tuan pernah tanya tak? Sekolah tu sekolah kat mana? Antara private school, tapi antara yang di bawah kekeluargaan KPM, polis tak sebut tau. Tapi saya kata sekolah itu adalah sekolah majoriti bukan Melayu. Apa tujuan dia? Kita pernah terfikir tak benda ni? Apa tujuan dia? Saya nampak, dan saya ditulis dalam Facebook saya, sekarang ini ada satu gerakan. Mula-mula dia gerakkan dengan gerakan seksual. Tapi dia ada satu gerakan yang bukan membawa kepada tumbangnya kerajaan ini, tetapi membawa kepada berlakunya pilihan raya dalam masa yang lebih cepat. Dia berlaku apabila ada desak ataupun ada ancaman kegusaran perkauman, kegusaran keagamaan yang akhirnya membawa kepada darurat. Ultimately itu aim dia. Sebab itu ada satu Saitro PN baru-baru ini confident tak lama lagi kerajaan akan tumbang sekali lagi. Baru-baru ni dia confident kerajaan akan tumbang sekali lagi. Now, kalau kita lihat behind the scene, saya nampak juga, even orang kita sendiri, dia lebih suka share apa orang kata, pembangkang punya live ataupun video VTT dan sebagainya daripada orang kita sendiri punya VTT. Kenapa? Macam saya kata tadi, bila kita bercakap soal kebencian, macam juga yang ancaman BOM tadi tu,
Bila kita bercakap soal kebencian, itu lebih mudah diterima oleh orang yang pro dan orang yang against. Mereka lebih suka menyebarkan benda itu. So bila dia sebarkan, orang yang against, saya akan kata, yang tak suka, dia kata, Suardi, tengok video ni, buat sesuatu. Saya kata, antaranya benda yang kamu boleh buat, jangan sebarkan. Tak payah hantar kat aku video tu. Yang pergi rajin sangat hantar kat video-video macam tu, saya kenapa? Itu menambah engagement dia. Tetapi video yang kita buat, tak ada orang nak share, tak ada orang nak like, kecuali tuan-tuan lah. Tuan-tuan perempuan dalam yang tengok saya ni, okey, terbaik. Tapi yang orang lain, so akhirnya orang kita sendiri tak grow tau, daripada segi organik dia, daripada segi yang nak lihat dia orang. Bukan tak ada orang kita yang buat video yang baik, sebenarnya ramai je dalam TikTok, dalam social media. Tapi yang setahu saya dalam YouTube, saya dengan Pak Mus lah, dengan Daniel Jani, kami bertiga lah yang betul-betul buat live ni. Yang lain buat video, macam Romli, Bang Romli tu dia buat video. Tapi the rest of us memang kita buat lah. I think Romli pun sekarang buat live juga. But pointnya adalah bagaimana daripada data tadi tu, daripada persepsi itu telah berjaya. So saya kata, apa yang rakyat rasa sekarang ini ada gap dengan reality. So bila ada gap dengan reality, bermakna kita gagal bermain dengan fakta dan data dalam persoalan tersebut. Kenapa? Yang tu nanti saya akan jumpa ketua penerangan saya lah, untuk saya menerangkan data-data dan apa yang patut dilakukan. Baik. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Kita dah bersama dengan Nazri Hamdan dan kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap hampa semua faham. Sedangkan kalau hampa tanya aku dan apa perubahan yang aku nampak di antara pemerintahan terdahulu, tak kira waktu zaman Mahathir, zaman Najib kita tahu memang luar biasa. Dan naik zaman Mahathir, kerajaan tumbang dengan COVID. Lepas tu sambung dengan Muhyiddin, sambung dengan Ismail dan sambung dengan kerajaan Anwar Ibrahim. Dan kena ingat, waktu Mahathir ambil alih kerajaan selepas Najib, hutang negara ada 600 bilion. Dan apabila naik Muhyiddin, hutang negara dah 800 bilion. PAM dah naik ke 1 trilion. Dan waktu Ismail Sabri pula naik ke sampai 1.5 trilion. Dan Alhamdulillah, mulai Anwar Ibrahim ambil alih kerajaan, hutang negara tak naik. Tapi Anwar Ibrahim dia macam dia tak war-warkan, saya tak berhutang ke apa, dia tak war-warkan. Tapi yang kita tahu, Anwar Ibrahim dapat kutik cukai kepada manusia, orang-orang yang sepatutnya yang membayar cukai. Tu je. Untuk apa, pendapatan dia, untuk yang kerajaan dapat tu, kerajaan dapat belanjakan balik kepada rakyat dan juga negara. Dan kita pun tahu, kita macam Anwar Ibrahim duk nak populis, senang je. Anwar Ibrahim hanya bagi kepada KWSP, hampa nak apa dah, hampa nak apa, okay, kerajaan bagi, kan? Tapi apabila kerajaan hanya memberi dan tapi kerajaan tak kautkan balik, kerajaan tak ambil balik, kerajaan ataupun kerajaan tak pandai menjana balik pendapatan, pun tetap ancok agak. 43% geng, mereka kata kerajaan ini bukan di jalan yang baik, bukan di jalan yang salah. 43%. Adakah 43% ni mereka nampak ataupun mereka tahu ataupun memang mereka ambil tahu soal-soal ekonomi, apa yang berlaku, apakah perubahan, inflasi itu macam mana, dengan kos sara hidup macam mana. Memang kehidupan kita ni berbeza. Kehidupan aku dengan hampa, para penonton pun berbeza. Dan pendapatan hampa dan pendapatan aku pun berbeza. Dan satu lagi, ilmu pengetahuan untuk menjana pendapatan kita pun berbeza, geng. Lepas tu pula ada setengah pihak pula, dia duk dengar daripada pihak pembangkang. Dia duk dengar yang apa, persepsi yang dimainkan oleh pihak-pihak pembangkang tanpa ambil tahu apa pun. Dia hanya dengar sebelah pihak aja. Dia tak dengar kedua-dua belah pihak, geng. Dia tak dengar, okey, kalau ada keluar satu-satu isu, tak kira lah daripada segi mata wang ke, daripada segi pasaran ke, ataupun daripada segi beras ke, gula ke, keperluan rakyat ke, ataupun daripada segi ekonomi ke, pelaburan ke. Kan? Kalau macam kita duk dengar hanya sebelah pihak Perikatan Nasional, tanpa kita ambil tahu di sebelah pihak kerajaan, pun tak ada guna, geng. Kita kena ambil tahu. Semalam, waktu aku sampai dekat bengkel, sebab semalam hujan, ramai-ramai lah budak-budak sepupu aku, kawan-kawan dia mailah lepak apa semua. PAM ada satu orang tegur aku, "Hei, kata Anwar Ibrahim ni sokong negara Israel ni, kan? Betul ke?"
Lepas tu aku dengar kata ni Anwar Ibrahim ni ekonomi makin teruk, inflasi turun, itu. Lepas tu kata dekat tol nak naik ke Genting pun depa nak buat air. Jadi kalau soal-soal ekonomi, soal hak yang kata Anwar Ibrahim sokong negara tu, lepas tu dengan mata wang jatuh apa semua, itu aku boleh jawab. Tapi sebelum tu, bila dia cakap soal tol dekat Gohtong untuk nak naik Genting Highland, so aku pun research. Aku pun depan-depan dia aku search Plaza Tol Gohtong naik ke Genting. Pam naik. Aku pun tunjuk kat dia. Okey, sebelum aku nak cakap kat hang, sebelum aku nak sampaikan kepada sesiapa saja, sebab aku YouTube, aku ada buat YouTube, aku ada buat video. So sebelum aku nak cakap, aku akan search dulu. Aku akan baca sikit, aku akan dengar nasihat orang sikit. So sekarang ni, lagi aku cakap kat hang soal hak yang nak buat tu naik ke Genting. So aku dengar dulu 5-6 video. Okay, baru aku cakap, okay, ini disebabkan kawasan tanah yang orang yang nak buat tol tu bukan kerajaan Malaysia. Itu adalah Gohtong Sendirian Berhad punya depa, sebab situ kawasan tanah depa. Tanah depa kita kira-kira tanah Genting tu depa punya. Kan? Jadi setiap kemalangan ke apa yang berlaku tu semuanya depa kena tanggung sendiri. Jadi untuk nak buat Plaza tu itu Gohtong punya hak. Jadi dia pun faham bila aku explain itu, ini semua tak ada kena-mengena dengan kerajaan Malaysia. Okey, barulah aku start jawab soal katanya Anwar Ibrahim ni sokong Israel ni. Jadi aku pun buka lah video waktu Anwar Ibrahim bersama dengan Joe Biden, berhadapan dengan Joe Biden. Mana ada Perdana Menteri dan juga Presiden negara-negara mana pernah bercakap face to face dengan Presiden Amerika Syarikat. Aku pun tanya, ada Ismail buat, ada Najib buat, ada Muhyiddin buat, ada Mahathir berani buat face to face. Bukannya hanya contoh macam zaman Najib, dia nak ni, kira macam dia nak buat baik, dia kata dia akan laburkan duit KWSP kepada Amerika Syarikat. Kalau hampa ingatlah video Najib viral dulu kan. Okay, jadi Mahathir pun dia hanya berucap dekat dalam dekat dalam PBB kan. Jadi tak ada pun percakapan soal-soal hak kemanusiaan, apa yang berlaku kepada ibu-ibu, kanak-kanak, orang-orang tua, orang-orang OKU. Anwar Ibrahim dapat bercakap. Terus dia tergamar sebab aku bagi video kepada dia, video yang ada subtitle. So aku menjawab soal mata wang. Apabila interest rate Amerika Syarikat menaikkan soal interest rate, kan? Of course, kita sekarang 3%. Dekat Amerika Syarikat 5.5%. Kalau hang letak duit 100 juta dekat Malaysia, hang hanya boleh dapat lebih kurang 30 juta sebagai contoh. Kalau hang pi letak dekat Amerika Syarikat, duit hang tu akan dapat, kalau 100 juta, hang akan dapat 50 juta. Dan hang nak mana tu? Hang nak hang dapat 30 juta ataupun hang nak dapat 50 juta? Of course, kalau hang sebagai seorang pelabur, hang mesti hang nak keuntungan hang besar. Sebab tu hampir dekat Amerika Syarikat. Sebab bila Amerika Syarikat naikkan interest rate, orang macam berpusu-pusu lari keluarkan duit daripada Malaysia ataupun negara-negara Thailand ke Indonesia ke, pergi letak ke dalam negara Amerika Syarikat. Sebab mereka tahu keuntungan mereka lebih besar. Jadi aku pun cerita balik, kenapa tiba-tiba mata wang kita naik balik. Kan? Amerika Syarikat telah sekat dahulu kenaikan interest rate. So apabila Amerika Syarikat mata wang kita turun balik. Mata wang kita kembali mengukuh sebelum interest rate Amerika Syarikat dinaikkan. Okay, aku pun bentang pasal hutang negara. Kan? Anwar Ibrahim sampai sekarang tak net tidak melebihi 1.5 trilion. Bayangkan 30 bilion setahun, 20 ke 30 tahun untuk membayar interest rate bunga saja. Untuk bayar bunga saja 20-30 bilion. Sedangkan bukan Anwar Ibrahim buat. Sebab itulah Anwar Ibrahim seperti mana yang diperkatakan oleh Rafizi Ramli. Aku buka video ucapan Rafizi Ramli di dalam sidang parlimen. Cerita balik kepada dia. Cerita ni cuba tengok kenapa Rafizi ni cakap Anwar layak menjadi Menteri Kewangan, dan juga walaupun dia Perdana Menteri, dia layak menjadi Menteri Kewangan. Sebab dia hanya menguruskan gaji penyewa awam, dia ini, dia tu, ada kerja-kerja dah. Selebihnya pembangunan ke apakah, semua Rafizi Ramli. Jadi aku pun terang,
soal ni. Lepas tu aku cerita pula soal perkembangan ekonomi. Lepas tu Allahu Akbar, aku cerita yang pelaburan masuk, suku pertama masuk dah berapa puluh bilion dah hampir 100 bilion. Lepas tu suku kedua, suku ketiga baru-baru ni ada diumumkan hampir 200 bilion. Bayangkan, ni awak zaman Mae, dia tak macam ni. Aku pun buka dekat Google, aku pun tunjuk, okay, waktu tahun 2020 berapa, 2021, lepas tu dah bagi alasan COVID. Aku pun buka 2022 kita dah kembali ke zaman endemik. Macam Muhyiddin Yassin menjadi Majlis Pemulihan Negara, lepas tu ada jihad inflasi apa semua. Han tengok bila Anwar Ibrahim naik, kenapa inflasi turun, kenapa dapat stabilkan. Han kena ingat waktu zaman Anwar naik, ayam tak ada, telur tak ada, minyak tak ada, gula pun tak ada. Kenapa bila Anwar naik dah terbongkar sana terbongkar sini. Sekarang alhamdulillah memang minyak tu kita susah dapat, tapi ada. Kan, telur alhamdulillah daripada kita ambil mak sabu terpaksa import daripada India, sekarang alhamdulillah telur orang kata bertebaran, samalah dengan ayam. Kan, kenapa? Sebabkan harga dedak terlalu mahal, sebab tu penternak ayam pun tutup. Jadi insentif yang dibuat oleh kerajaan hari ni di bawah Rafizi Ramli, kan, tanam jagung, ambil tanah-tanah kerajaan negeri, runding buat penanaman jagung untuk nak buat dedak, untuk nak bagi ayam tu makan. Jadi kita tak perlu import dedak dah, kan. Jadi kenapa harga ayam boleh turun walaupun dah ditarik. Aku bentang satu apa yang dipersoalkan oleh anak muda ni. Dia kalau tak silap baru umur 20 21 macam tu lah, kan. Jadi dia pun senyap betul terus terdiam. Dan yang terakhir aku nak bawa kepada hampa, tadi kan Iswadi pun ada cakap soal untuk nak naikkan populariti kerajaan hari ni, kan. Kita boleh tengok Perikatan Nasional sampai hari ni masih menjalankan iklan. Hampa percaya tak? Ni Perikatan Nasional Parti PAS ni masih menjalankan iklan. Hampa percaya? Jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama kita dengar. Ni puak-puak PAS ni, Perikatan Nasional ni, apa yang mereka buat. Jom sama-sama kita dengar. Ini adalah bukti dan juga kita boleh semak, kan. Di dalam meta kita boleh cek, kita boleh tahu, kan. Page ni sedang sedang berbayar ke, sedang berjalan ke tak, kita boleh cek semua tu. Lah dia. Nampak tak? Tengok tu, kan. Tengok. Berapa yang dia orang spend untuk ads di Meta. Salah satunya. Bukan satu-satunya, salah satu Salman Udang. Okey. Yang ini ada lagi ni. Banyak ni kalau kita tengok. Satu persatu Sekejap. Ni ada lagi. Yang 100 hingga 1999 ni per ads tau. Nampak tak? Dia punya ads dia satu. Iklan. 100. Okey, tak apa. Banyak lagi ni. Kalau saya nak buka yang ni 17 creative ads. Nampak tak? Ni dia punya posting ni sampai 20 November Kemanusiaan PAS Relief sampai 20 November. Banyak ads ni, bukan satu tau. Banyak. Dia bagi banyak set. Banyak set. Okey. Cara congak banyak yang diorang spend ni. Banyak. Okey. Dan saya filter pula yang masih aktif. Saya filter pula yang masih aktif Yang masih berjalan sampai sekarang. Ini ada lagi. Yang sedang berjalan. Bermula daripada 2 November dan sekarang masih berjalan. Ni bajet dia orang. Ya. Ni dia orang punya demografik, dia orang punya target Selangor paling tinggi Teringin sangat ke nak pegang Selangor. Ini dia orang punya spend untuk satu ads Dia orang punya spend untuk satu ads. Tapi ada banyak asset tau. Dia kena faham, bukannya satu tau. Dia ada banyak asset, dia pecahkan nampak ni. Ni yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Banyak lagi ni bawah ni. Setiap hari kelima, 200, 300 enam, ringgit, ketujuh, 400 ringgit. Mana 8. dia ambil duit tu? Banyak ni, banyak. Ini ads yang masih aktif yang pertama dan dipecahkan kepada 12 ads. Yang ini dipecahkan kepada 5 ads. Yang ini dipecahkan. Yang ni tak ada asset, tetapi ada spending juga. Ini 4 ads. Ni PAS Shah Alam punya. 20 November 2023. PAS Shah Alam Boleh tengok ada 5 adset dalam ni. 20 November. Push. Ni duk tengah berjalan. Banyak ni PAS Shah Alam lagi. Banyak ni. Banyaknya duit 6 dia ads. pun ambil. PAS Shah Alam duit banyak ni Terengganu State Government PAS Shah Alam. SG4 PRK Kemaman masih berjalan ni. Masih aktif ni. PRK Kemaman masih aktif.
Ini dia, Pasha Alam, sponsored by Pasha Alam. PRK Kemaman. PRK Kemaman ni bukan tahun lepas tau, bukan bulan-bulan lepas, sekarang ni. Sekarang ni. Apa benda tu? Oh, ini ads Meta. Sebab apa? Dia orang ni claim boycott itu, boycott ini. Sebab tu saya panas sangat, boycott itu, boycott ini. Sedangkan sendiri memang jelas-jelas menggunakan Meta support. Dan Meta adalah ni Jerusalem Post Jerusalem Post. Meta jelas-jelas memberi sokongan yang padu kepada Israel. Dan memberi sumbangan keuangan. Boleh tengok. Okey, kalau anda nak tengok sendiri saya bukannya nak cerita saja tau. Saya nak anda cari sendiri. Sebab mungkin anda tak percaya dengan saya, anda cari sendiri. Jadi type, masuk dekat Go tu, Google kan, saya tak nak sebut lah brand celaka tu. Masuk dekat Google tu, type dekat situ Facebook Ads Library. Oh, Masuk ke dalam Facebook Ads Library tu, type dekat situ PAS. Dia ada search kan. Pilih bahagian political dan type dekat situ PAS. Anda boleh tengok sendiri. Lepas tu anda boleh filter dekat situ yang active ads ataupun inactive ads. Ni. Okey, ini dia punya search. Nampak tak, dia punya search Malaysia by all ads ataupun issue of political. Type dekat sini PAS. Okey. Oh, dia Lepas tu tekan search, and then dekat sini filter, anda boleh cari. Bila tekan situ, dia keluar macam ni lah, all platform apa semua yang masih aktif ataupun yang inaktif. Yang inaktif pun anda boleh tengok yang baru-baru ni saja. Dia orang just habis ads dia orang tu 20 hari bulan. Dan semalam lah. Berkemungkinan dia orang akan sambung, kita tak tahu. Kita akan teruskan pantau. Saya akan terus pantau. Dan saya memang simpan data-data ni. Kerana dia orang duk moyan sangat. Oh, boycott Medi, boycott Starbucks, boycott itu, boycott ini dia ni. Celaka ni. Depan muka ni, jelas-jelas. PRK Kemaman. Ni apa benda? Untuk Palestin. Ini still aktif tau. Ni bukan fitnah Anda pergi sendiri lah. Cari sini, tengok sendiri. Saya tak buat fitnah. Ini adalah, saya refresh, saya boleh refreshkan balik. Ini adalah live web. Bukannya saya fitnah, nampak? Aktif, manusia Past Relief. Nampak tak? Nah, ni sinar. Ini bukan Yang bukan saya kata bukan. Ini sinar. Tapi berkaitan dengan PAS juga. Oh, berkaitan dengan nampak tak? Nah, ini PAS. Sponsored by, paid for by Pasha Alam. PRK Kemaman. Ni apa benda ni? Ni. Pasha Alam. Saya sebenarnya nak buat BTT berkenaan dengan ni. Cuma saya agak sibuk. Tetapi saya dedahkan kat sini. Okey, geng. Cuba hamba tengok. Walaupun mereka dah jadi pembangkang, peruntukan tak ada, duit tak ada, tapi tetap berjalan. Iklan bukan murah, geng. Aku pernah duk buat Facebook ad ni pun beratus-ratus setiap hari kan. Sepupu aku mungkin sampai sekarang 1,000 sehari, 1,000 sehari, ada sampai 2,000 sehari. Dan alhamdulillah lah, itu untuk bisnes. Ini untuk parti politik. Kan? Walaupun mereka jadi pembangkang, mereka masih nak kekalkan populariti mereka. Mereka nak nama mereka terus disebut. Kan? Mereka ada sehingga memfitnah orang. Kan? Mencerca, memaki hamun orang. Kita pun tak tahu lah, macam Harakah Daily, akhbar lidah PAS ni kan, kita pun tak tahu lah. Kemungkinan mereka pun, sebab di mana-mana pun ada orang sebut. Mungkin follower mereka dah terlalu ramai, kita pun tak tahulah. Tapi cuba kita tengok kan. Hang duk tengah jadi pembangkang, peruntukan dana ahli parlimen pun hang tak dapat. Tapi tetap depa boleh buat, depa boleh maintain, jalankan sehari 2 ke 300 untuk bayar iklan saja. Kan? Seperti mana yang tadi kita tengok untuk PRK Kemaman pun depa menjalankan juga iklan. Dia ada iklan pelbagai-pelbagai. Dan kita pun tahu kan, seperti mana aku yang duk main YouTube, aku dengan beberapa media-media sosial, aku tak jumpa pun iklan daripada kerajaan hari ni. Dia buat khas untuk iklan saja. Aku tak jumpa pun. Memang duk naik dekat kita punya ni perikatan. Tama-tama kalau hang masuk hak yang Meta, hak yang Facebook punya pun ada juga perikatan. Dia ada tulis sponsor kan. Kita pun, hebatnya, banyaknya duit hang.
Sebab tu lah seperti mana hak yang Luqman Adam cakap lah. Zaman Muhyiddin jadi kerajaan tu, kan? Duit yang masuk ke dalam akaun berapa ratus juta dalam masa 2 ke 3 tahun Muhyiddin Yassin ada di dalam kerajaan, itu hanya duit celah kuku kan. Hanya celah kuku je. Duit projek komisen pun berapa banyak, berapa bilion lagi yang dia tak ambil. Dan berapa kontainer tu ada lagi tu. Sebab tu kita boleh tengok walaupun ni kan 40 juta dibekukan, dia pun relax. Memang kita tahu Muhyiddin Yassin ada pergi minta untuk nyah bekukan akaun tu kan. Tapi SPRM tak bagi 40 juta babe. Baki yang ada di dalam akaun tu ada 40 juta. Tapi mereka boleh buat relax kan. Mereka tetap mereka boleh maintain je kan. Pejabat-pejabat mereka boleh bayar gaji apa semua. Kita tak dengar pun isu pekerja-pekerja ataupun kerani-kerani hak yang Perikatan Nasional dipecat ke apa. Kita tak dengar pun kan. Dan tak ada pun tersebar pekerja-pekerja ataupun kerani ataupun apa-apa saja yang berkaitan Parti Bersatu Perikatan Nasional kan. Depa dipecat ke dibuang kerja apa, kita tak dengar pun. Malah aktiviti depa setiap event depa Allahu Akbar. Bukan mewah, bukan hebat lagi. Hampa nampak, hampa dapat fikir. Jadi inilah sedikit perkongsian aku kan. Kita sebab itulah kan kerajaan ni dia kan macam dia nak reform Allah. Kan, tapi aku syorkan sangat sekarang ni kalau macam kerajaan nak buat, teruskan buat je. Sebab ada masa lagi 4 tahun. Ni bukan untuk siapa geng, untuk rakyat dan juga negara geng. Untuk rakyat dan juga negara geng. Bukan untuk siapa-siapa. Kan kita perlu ubah untuk 10 tahun 20 tahun yang akan datang. Kalau sekarang kita tak ubah, bayangkan 10 tahun 20 tahun akan datang. Lagi teruk kan. Jadi terima kasih banyak, boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Cuba hampa fikir ni je. Turki inflasi dia berapa puluh peratus. Negara-negara lain, Argentina kan, negara-negara lain berapa inflasi dia. Dan bandingkan dengan Malaysia, 1.9% je kan inflasi negara Malaysia. Hebat tak hebat kan? Alhamdulillah, disebabkan apa? Sebab banyak sekarang ni kerajaan hari ni, dia apa yang boleh hasilkan di dalam negara, kerajaan akan hasilkan. Seperti mana yang dibuat oleh Rafizi Ramli, intensif pendapatan rakyat. Cari tanah, cari orang, kerajaan sediakan keperluan dan bercucuk tanamlah di dalam negara kita. Dan menjanalah pendapatan daripada negara kita. Jadi Alhamdulillah sekarang ni pokok cabai, bendi, apa-apa pertanian ni, sekarang ni Alhamdulillah. Di bawah IPR, di Sabah Sarawak tu berapa besar tanah kerajaan negeri Sabah bagi peluang kepada Kementerian Ekonomi. Untuk apa? Untuk negara kita. Jadi kita tak perlu mengharap barangan-barangan import dah. Tanaman-tanaman, sayuran-sayuran hak yang import dah. Apa yang boleh hasilkan, kita hasilkan. Itu yang kita nak. Kerajaan yang reti buat kerja. Bukannya kerajaan yang hanya semata-mata sembang saja. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan mak ampaan tu. Assalamualaikum.